What up, gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, sebelum ni aku jarang post video pasal spoiler ni, tapi disebabkan this is the spoiler untuk big chapter kan, chapter ke-1000 my brother. So aku nak share lah dengan korang. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Skoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudamo. Beracap rambutan, pilihan bijak sejak tahun 1983. Tapi kalau korang berkenan untuk tahu, aku suggest korang tutup siap-siap dan tunggu je chapter tersebut keluar. So spoiler chapter 1000 ni adalah dari versi Korea dan sumber yang sangat mentah lah. Tak ada banyak gambar yang didedahkan, cuma last panel je yang dikongsikan. Dikhabarkan chapter 1000 akan keluar 2 minggu lagi, iaitu pada 4 Januari 2021. Dan menurut sumber, chapter tersebut akan fokus mainly ke arah Luffy. Dan sebelum kita beralih kepada spoiler tersebut, kat sini juga aku nak share message istimewa Ichiro Oda kepada semua peminat One Piece. Dan message tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Ethan Bobby dan ditranslate oleh Kimi Skoverto ke dalam versi bahasa Melayu. Kepada semua yang menonton Jump Fest, hello. Tahun ini amatlah getir buat kita. Saya percaya ramai yang sangat-sangat terkesan dengan coronavirus. Saya ingin memberikan tepukan yang gemuruh kepada ramai pekerja industri yang masih membangkitkan semangat kepada semua orang walaupun dalam situasi yang mendesak seperti sekarang ini. Begitulah tahun yang dilalui kali ini. Dalam Jump, Demon Slayer sangat-sangatlah mengagumkan. Mereka telah menyelamatkan banyak orang dari sudut emosi dan mengembalikan keceriaan kepada orang ramai. Begitulah sepatutnya maksud manga diciptakan. Saya pun sedikit sebanyak terkesan. Okey, sekarang jom kita bercakap tentang pentas One Piece dalam Jump Fest. One Piece tak lama lagi akan cecah chapter ke-1000 pada saat mesej ini dibaca. Mungkin saya dah pun selesai menghasilkan chapter 1000 dan berada dalam perjalanan untuk bertemu dengan para pelakon voice actor. Itulah perkara yang sepatutnya berlaku, tapi malangnya saya tak dapat pergi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan gadis-gadis, apa khabar semua? Walaupun saya tak dapat pergi, saya masih berjaya menyelesaikan chapter ke-1000 dan akan dikeluarkan pada tahun hadapan. Timing yang baik kan? Jangan lupa ya, banyak projek yang akan dijalankan, begitu juga dengan sambutan untuk chapter 1000. Kita akan panaskan badan kita untuk tahun baru, dan pada tahun 2021 juga akan diterbitkan satu volume istimewa, iaitu volume 100. Dan berkenaan manga One Piece, sebagai info terkini, mungkinkah individu tersebut akan mula mengorak langkah individu yang berambut merah? Ya, seperti yang diketahui, siri ini sudah pun sampai ke fasa penghujungnya. Jadi sila ambil masa anda dan nikmatilah tahun hadapan. So, begitulah yang dikatakan oleh Oda. Aku cukup suka dengan ayat last Oda tu yang menyatakan finally Shanks dah mula mengaturkan gerak dia. Walaupun kita belum tahu sama ada dia bergerak menuju ke Wano ataupun menyerang Blackbeard, tapi still finally kita nantinya akan dapat melihat kekuatan sebenar Raja Haki ini. So, chapter 1000 nanti akan membuka tirai dengan Luffy yang akhirnya setelah rintangan demi rintangan mula-mula kena block dengan King dan Queen. Lepas tu dari bertiga dengan Jinbe dan Sanji menentang gifter dari setiap aras. Dia berdua pula dengan Jinbe lepas Sanji terpedaya dengan suara wanita yang meminta tolong. Dari berdua last berseorangan diri pula lepas Jinbe menjadi galang ganti untuk dia untuk bertarung dengan Hushu dan konconya. Dan dalam chapter 1000 ni, setelah diarahkan oleh Inuarashi
sebelum ni untuk fall back dulu, Luffy telah bertemu dengan Shishilin dan pasukan Inuarashi dan Mujo juga ada dorang. Luffy akhirnya berjaya sampai ke bumbung Onigashima, brother. Here we go. Kemudian scene beralih ke arah pertembungan antara Marco yang membawa Zoro menentang King dan Queen yang menghalang perjalanan mereka dari sampai ke aras atas bumbung. King dan Queen telah menyerang Marco the Phoenix, namun Marco berjaya menahan serangan mereka berdua dan Zoro juga telah berjaya tiba di atas bumbung Onigashima, brother. Here we go. Mungkin lepas ni kita akan saksikan pertarungan antara dua Ancient Zoan bertembung dengan dua Mythical Zoan. Dua Mythical Zoan Siapa seorang lagi? Yes, tidak lain dan tidak bukan, that guy is Orochi. Yes, aku sangat-sangat yakin yang Orochi belum lagi mati dan dia akan activatekan buah Devil Mythical Zoan dia. Tapi kurang satu kepala, tinggal 7 je lah pasal satu dah kena potong kan. Dan kalau sebelum ni Orochi transform ke bentuk hybrid dia sahaja, tapi kali ni Orochi akan transform sepenuhnya ke bentuk ular berkepala 8 tolak 1 itu. Dan for sure lah, kalau betul Orochi still tak mati, Orochi akan memihak kepada Marco kerana dendam dia kepada Beast Pirates. Tapi tak apa, benda ni masih lagi belum dapat dipastikan. Tapi jauh di sudut kamar hatiku, sanubariku merasakan yang Orochi masih lagi hidup. So macam mana menurut kalian? Kemudian scene beralih ke arah Yamato. Yamato menedahkan bahawa di dalam buku Log Oden mengatakan bahawa seseorang lanun muda akan tiba ke New World dalam jangka masa 20 tahun lagi. Dan of course lah, pada aku obviously that youngster is referring to Luffy. Tapi jap, yes, aku tahu Oden dapat all this info lepas berjaya menjejaki Laugh Tale. Tapi yang pelik, siapa yang membuat ramalan tu Dia seolah-olah ada seseorang dulu mampu untuk meramal masa depan tau. Kalau sebelum ni kita ada Toki yang mampu untuk travel ke masa hadapan, tapi yang ni seolah-olah si peramal tu mampu untuk melihat jauh ke masa hadapan. Dan orang tersebut obviously lah orang-orang terdahulu yang probably hidup sebelum Void Century lah, paling lama pun kan. Okay, so kat sini ada 3 kemungkinan pada pendapat aku. Sama ada peramal tu adalah pengguna buah Devil, ataupun dia ada Kenbun Shoku Haki level Dewa punya, ataupun dia just seorang fortune teller. Pasal sebelum ni pun kita dah boleh tengok dah kan kemampuan Charlie dalam meramal masa depan. Dan kemudian scene beralih ke arah satu flashback yang menunjukkan Ace yang juga tengah flashback pasal Luffy, yang dulunya dia dan Sabo gelakkan pasal impian Luffy, walaupun diorang percaya yang Luffy mampu jadikan impian dia sebuah realiti. Ace kemudiannya bagi tahu Yamato untuk jangan ketawa, tapi Yamato cakap dia takkan gelak pasal Pirate King dulu pun cakap benda yang sama. Cuma kita tak tahu lagi apa ungkapan kedua-dua mereka. Tapi pada aku, kalau beria Oda sorokkan perkataan tu dan berkait sangat-sangat rapat antara Luffy dan Roger, so aku rasa agak klise yang perkataan tu adalah untuk menjadi Pirate King. So pada aku, besar kemungkinan perkataan yang disebut oleh Luffy dan Roger adalah aku akan menjadi Joy Boy. Pasal bukan apa, sebelum ni pun Oden ada bagi tahu yang nanti merentas 800 tahun individu tersebut akan muncul. So pada akulah, pasal aku tak suka sangat berfikir ikut arus pemikiran logika. Aku suka fikir outside of the box sikit. Tak apalah kalau korang tak nak terima pun, dan aku tak kisah pun kalau salah. Tapi kalau betul korang tahu who is the one yang bagi teori ni dulu, alright? Dan setelah itu Yamato telah memberikan Ace sebuah Viver card. Dan finally, momen yang dinanti-nantikan, momen yang diigau-igaukan akhirnya tiba, iaitu seperti yang ramai penteori-penteori seluruh dunia teorikan, iaitu pertembungan antara dua Yonko menentang 5 supernova. Sudah tentulah panel tersebut akan menjadi sangat-sangat epik dan bersejarah untuk seluruh jagat peminat One Piece. Dan kalau ada siapa-siapa di antara korang yang nanti mampu untuk hasilkan poster untuk panel tu, aku rasa aku nak belilah. Kemudian panel beralih ke arah Kaido. Kaido mendesak Luffy untuk katakan sekali lagi apa yang dia nak jadi di hadapan mereka Yonko berdua. Tapi sebelum tu, Law dengan berkat kekuatan buah Devilnya telah membawa King Amon dan pasukan Red Scabbard yang lain untuk turun ke bawah. Sebelum menyerang, Luffy telah teringatkan semua kawan-kawan dia di Wano, yang pada aku mungkin termasuk Shimotsuki Yasui dengan kematian terhormatnya sebelum ini. Dan kemudiannya telah melepas
melepaskan sebuah serangan baru yang diberi nama Gomu-Gomu no Red Rock. Mungkin Kaido jatuh tersungkur setelah menerima serangan Luffy, membuatkan Big Mom terkejut dan bertanya kepada Kaido, macam mana kau boleh biar dia serang kau macam gitu je? Kemudian panel beralih ke arah Luffy yang telah menjawab pertanyaan Kaido sebelum ini. Nama aku Monkey D. Luffy. Aku akan mengatasi engkau dan akulah yang akan menjadi Pirate King. Dan chapter 1000 yang epic itu pun tamat. Dan berdasarkan spoiler yang diperolehi ini, nampaknya chapter 1000 ni adalah chapter-chapter biasa macam chapter yang lain juga. Bukan apa, maksud aku of course lah chapter ni gempak gila, ketak kepala semua kan, sampai tak cukup kepala nak garu. Dek kerana dahsyatnya chapter kali ni, dan memang expected pun chapter ni to be this awesome. Cuma maksud aku dalam chapter ni, as far as the spoiler yang kita dapat, tak adalah mendedahkan siapa the lurking legend ke, kemunculan Zebek ke, Gaban ke, siapa ke seperti yang diteorikan. Dan even tajuk chapter ni pun tak ada kena-mengena dengan chapter-chapter penggenap yang diteorikan juga. Hanya Oda ambil balik dari chapter 2 dulu je. Itu sahaja. So pesanan aku kepada penteori-penteori di luar sana, buatlah banyak-banyak lagi teori supaya Oda boleh twist lebih banyak lagi dan jadikan setiap chapter yang bakal keluar unexpected. Bukan? Bagus sebenarnya ada penteori-penteori ni. Dan even Oda sendiri sebelum ni, dia enjoy tengok video YouTuber One Piece ni. Thanks Oda for watching video in my channel. Yes. I know I'm awesome. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Tak sabar betul aku nak tengok macam mana rupa wajah chapter 1000 tu nanti. Seriously gang. Tapi apa-apa pun, di kesempatan ini aku nak ucapkan kepada korang semua on behalf Ichiro Oda, selamat membaca chapter 1000 yang penuh dengan action tersebut. And until then my gang, there is surely no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi